Assalamualaikum, salam sejahtera. Ini adalah Agenda Awani Asia. Agenda Awani Asia pada minggu ini mengajak dan juga berbincang mengenai pengajaran dan pembelajaran di rumah, PDPR. Ini mungkin boleh dikatakan krisis pendidikan di negara kita apabila masyarakat dibelenggu pandemik dan juga kita dibelenggu isu pendidikan yang lebih besar kerana kesihatan. Akan tetapi, apakah solusinya? Buat setakat ini tiada satu solusi yang konstruktif untuk menyelesaikan secara menyeluruh mengenai perkara ini, tetapi mungkin juga ini adalah satu perkara yang tidak memerlukan satu penyelesaian yang secara holistik. Perlukan penyelesaian yang lebih bersasar dan juga lebih tertumpu kepada masalah-masalah yang dihadapi oleh ibu bapa dan juga anak-anak di negara kita. Saya ingin bersama dengan Datuk Frida Pilus, pengasas Cempaka School Malaysia, dan juga kita disertai oleh Melissa Tania Gomez, pengasas bersama Evolution Enterprise. Pada malam ini, dua pakar hebat dalam bidang pendidikan di negara kita bergerak secara sendirinya tapi memberikan impak yang cukup besar kepada anak-anak bangsa. Datuk, saya mulakan dengan Melissa dahulu. Melissa bekerjasama dengan pelbagai lapisan masyarakat. Mungkin itu asas Melissa daripada Teach for Malaysia sejak 2013 lagi. Tetapi apabila COVID-19 berlaku sejak setahun lepas, Melissa melakukan inisiatif bahawa benar isu pendidikan bukan isu mengenai sekolah dan bukan isu Kementerian Pendidikan sahaja, tapi isu kita bersama dan kita mampu untuk menyelesaikan secara kolektif dalam masyarakat. Bagaimana Melissa melihat bahawa ini dah hampir setahun PDPR masih lagi jadi masalah. Jadi bagaimana kita sebenarnya perlu melihat kepada masalah ini satu persatu dan mungkin mengambil sedikit masa untuk mencari penyelesaian keseluruhannya? Okey, terima kasih kerana sudi menjemput saya untuk sesi malam ini. Dan mungkin saya jelaskan sedikit tentang PDPR ataupun pendidikan dalam talian dalam norma baru ini. Well, kalau kita bincang PDPR, cabaran dia memang banyaklah. Okay, I think kita dah lebih setahun kita dah dibekalkan dengan maklumat daripada World Bank, daripada pelbagai organisasi global seperti OECD. Banyak laporan yang telah mengeluarkan laporan bagaimana kita nak menghadapi isu ini. Tetapi yang penting sekali ialah bagaimana kita nak lihat ini dalam aspek negara kita. So walaupun pendidikan dalam talian ini sesuatu yang sangat baru, kalau kita lihat secara lebih lanjut, kalau kita analyse a little bit, kalau dia betul-betul menjadi norma baru, apakah kelebihan yang kita boleh ambil iktibar daripada pendidikan ini? Kita boleh lihat ni daripada tiga aspek. Yang pertama dari segi operasi. Kalau sekiranya pendidikan talian menjadi 100% norma baru kita ni, yang pertama ialah kos pendidikan sememangnya akan turun because kita tak ada penyediaan pembinaan infrastruktur, tak ada nak menyelia, kos penyediaan pun akan menurun. Yang kedua ialah dari aspek aspek peluang pembelajaran, di mana pelajar-pelajar yang berkemampuan untuk melanjutkan, yang memang ada cita-cita nak melanjutkan pelajaran ke luar negara, this is an opportunity, ini satu peluang, di mana mereka dapat melanjutkan pelajaran tanpa halangan sosioekonomi, tanpa halangan politik dan sebagainya. Itu adalah untuk murid-murid yang berkemampuan lah. Dan yang ketiga ialah dari aspek kurikulum. So just to berkongsi dengan Astro Awani, organisasi kami telah mengadakan satu kajian yang melibatkan 2038 pelajar di seluruh Malaysia yang mengatakan salah satu aspek yang mereka ingin lihat, penambahbaikan yang mereka ingin lihat ialah dengan menukar peperiksaan kepada peperiksaan online. Contohnya menggunakan platform seperti Google Meet untuk melaksanakan exam. Yang kedua ialah untuk mengambil kira penglibatan mereka di dalam online, dan yang terakhir sekali ialah mengambil kira kehadiran pelajar. So itu antara pendapat yang dihasilkan yang telah kami dapati daripada segelintir pelajar. Sememangnya walaupun ini merupakan satu cadangan, tapi kita juga kena lihat, kita kena pertimbang dengan cabaran-cabaran yang kita hadapi. So contohnya kalau kita nak berganjak daripada peperiksaan secara yang biasa menggunakan kertas kepada peperiksaan online,
this will definitely, ini akan sememangnya mewujudkan lagi, membesarkan lagi jurang di antara pelajar yang berkemampuan dengan pelajar yang tidak berkemampuan. Kerana persoalannya ialah bagaimana melalui penilaian digital ni kita nak capai kepada semua murid daripada pelbagai latar belakang sosioekonomi. Yang kedua ialah kita juga kena lihat kalau pembelajaran ataupun penilaian ini dijalankan secara online, dan salah satu isu yang kita lihat ialah dari aspek security. Bagaimana kita nak elakkan isu fraud ataupun isu soalan bocor. So itu antara perkara yang kita boleh lihat, yang kita boleh pelajari daripada pembelajaran online yang kini berlaku. Melissa dan juga Datuk Frida, mungkin kita melihat kepada pembelajaran online itu ialah interaksi dalam talian dan juga atas talian. Tetapi kita bercerita mengenai jurang digital, jurang kemampuan untuk memiliki gadget itu dan juga jurang masa yang berkualiti dan juga persekitaran yang kondusif. Ianya tidak semudah ada gadget, ada internet, semua selesai. Dan itu yang dihadapi pada hari ini. Datuk Frida, kami sering menjadikan rujukan sejak Esok Awani bermula sejak 13 tahun dahulu apabila kita bercerita mengenai pembelajaran atas talian. Sekolah Cempaka sentiasa ada kehadapan dari aspek itu. Apabila SARS dahulu berlaku, semua pembelajaran dilakukan di atas talian. Tapi kerana mungkin fasilitinya lengkap dan sebagainya. Tetapi Datuk Frida, kalau kita melihat dalam aspek pada hari ini, selain daripada tak ada gadget, selain daripada kemahiran, apa lagi penting untuk pembelajar PDPR di rumah kalau kita dapat fahami? Dengan mengambil kira bubble ataupun perspektif daripada mereka yang berada di sekolah harian biasa, Datuk. Okey, daripada kita tengok dua aspek lah. Satu tadi kita katakan tak ada gadget, tak ada internet dan sebagainya. Itu adalah masalah yang lebih luas lagi. Saya fikir dengan ada pandemik ini, inilah masanya kerajaan untuk memberi pertolongan atau menunjukkan inilah usaha kerajaan ini untuk memberi internet connectivity untuk seluruh negara yang saksama. Jadi sekolah-sekolah ataupun anak murid yang tak ada gadget ni harus diadakan satu penyelesaian macam mana kita boleh menyampaikan gadget-gadget untuk anak-anak dan juga macam mana nak guna internet to have good internet connection. Itu satu perkara. Satu lagi perkara yang saya ingin beritahu walaupun sekolah saya ni dah lama dalam alam maya ni, kita masa sekolah tutup kita school went on di rumah tapi saya ingin melihat daripada sisi pembelajaran. Kita tak boleh lagi pandang ke belakang. Kita tak boleh katakan lagi, nak tunggu sekolah buka baru kita boleh belajar, baru boleh kita mengajar. Kita tak boleh ke belakang lagi. We cannot go home. Kita mesti tengok alam pembelajaran dan pengajaran dalam kacamata yang lain. Now, kita mesti ada erti yang lain. Apakah seorang guru? Apakah seorang pelajar? Sekarang dengan adanya pembelajaran di rumah, jadi seorang pelajar itu yang nak belajar mesti ada shift in mind shift. Dia mesti jadi seorang yang independent learner. Dia suka belajar. Dia suka menimba ilmu. Sebab sekarang ni dengan adanya pelajaran dalam internet, pembelajaran tak ada sempadan. Kita boleh pembelajaran tu beyond borders kita boleh belajar apa yang kita nak, di mana yang kita nak. Jadi orang yang belajar ni kena tukar fikirannya. Dia tak boleh lagi masa dulu, tak boleh lagi tunggu cikgu bagi baru tengok, cikgu suruh baru buat. Tapi Datuk, kalau nak buat begitu, maksudnya Kementerian Pendidikan sebagai pembuat polisi perlu fleksibel untuk perkara itu juga. Datuk setuju? Ya, saya setuju. Sebabnya tadi Melissa ada beritahu berkenaan dengan kurikulum Sekarang ni saya fikir kita jangan titik berat sangat nak cukup sukatan pelajaran, nak habiskan sukatan pelajaran Kita mesti ingat pembelajaran tu harus berterusan sebagai seorang yang independent learner, yang hungry for knowledge
Jadi kalau kita macam tu, mungkin Kementerian Pelajaran boleh tukar kurikulum. Tukar kurikulum bukan hanya mengikut konten tetapi mengikut skills. Saya bagi satu contoh ya. Pagi tadi saya ada satu kelas. Saya satu kelas dengan anak murid secondary, sekolah menengah. Saya minta mereka menonton YouTube Amanda Gorman ya, yang memberi satu puisi masa inauguration Biden. Dan juga satu puisi oleh Osman Awang ya. Kalau kita ada kelas macam biasa, susah nak tengok ni ya, tapi sekarang ni on the internet dia boleh tengok. Jadi saya ada satu interaksi dengan anak-anak berkenaan dengan dua sajak ni, di mana Amanda Gorman bercakap berkenaan dengan demokrasi, bercakap dengan macam mana Amerika patut ke depan ya. Macam mana mereka walaupun berbilang kaum, berbilang agama dan sebagainya, boleh bersama, mesti bersama, united untuk kebaikan Amerika. Jadi saya suruh anak-anak saya pun tengok kita. Malaysia pun macam tu juga. Kita ni macam satu melting pot ya. Banyak bangsa, banyak agama. Tetapi banyak perbezaan. Kita harus ketepikan perbezaan itu, tetapi bergabung dan bersatu untuk negara ya. Dan saya juga memainkan puisi Osman Awang di mana dia telah jiwa hamba ya, berkatakan dengan macam mana kita ni bila ada kemerdekaan tak cukup berbicara saja, kita mesti tunjuk, mesti menjadi role model di mana kita sama-sama mendirikan negara Malaysia ni selepas robohnya Kota Melaka. Jadi ini adalah satu perkara yang bukan dalam buku teks, tetapi perkara yang berlaku sekarang. Dan itu yang diperlukan sekarang. Yes, yang sekarang ni ada dan berlaku di Amerika, tapi kita boleh menimba apa pengalaman di sana dan to suit us ya. Jadi apa yang berlaku luar daripada buku teks. Jadi kalau kita suruh anak-anak kita menengok, macam saya beri contoh kepada mereka, tengok sajak Amanda ni, tukar perkataannya sedikit, masukkan perkataan Malaysia di mana ada Amerika, dan apakah yang kebudayaan Malaysia yang ada, kita masukkan dalam sajak ni. Dan juga buat sajak baru pula untuk perjuangan kemerdekaan di negara ini. Jadi dengan ini, mereka-mereka ni, anak-anak ni lebih tertarik dengan pembelajaran ya. Saya nak beritahu pada masa dulu, lama dulu, 15 apakah teknologinya? Teknologinya adalah printing press ya. Kita ada printing press. Printing press tu di mana banyak buku dihasilkan. Pada masa itu ramai orang belum boleh membaca, tetapi dengan adanya buku, mereka ramai-ramai belajar membaca. Dan dengan itu pembelajaran berlaku ya. Sekarang ni macam mana? Sekarang ni teknologi ya, teknologi kita ada macam-macam lah kita boleh guna ya. Jadi teknologi tu ke depan, education tu ke belakang. Jadi kita sekarang ni mesti kejar teknologi supaya pembelajaran dan pengajaran itu tidak ketinggalan. Bertemu kita dalam agenda Awani Asia, kita bercerita mengenai pengajaran dan juga pembelajaran di rumah PDPR. Banyak polemik yang tercetus, akan tetapi ini adalah agenda Awani Asia. Masalah pembelajaran atas talian dan di rumah adalah isu global, tapi saya ingin mengambil pendekatan Asia di sini. Kita pandang ke timur. Kerana kalau dilihat kepada apa yang dilakukan di negara China, kerajaan negara China mengambil langkah yang begitu cepat untuk memastikan bahawa setiap polisi mereka sejajar dan juga bertepatan dengan keadaan pandemik pada ketika itu. Antara lain kalau kita lihat kepada bidang
pendidikan, mereka menggabungkan dan juga mengintegrasikan semua kementerian supaya ini dapat dilakukan dengan baik. Dan kalau dalam satu rajah dalam satu kajian yang saya lihat di sini, beberapa elemen yang diambil dalam pengajaran ketika pandemik di China pada ketika itu, online education atau pembelajaran atas talian itu hanya 18% sahaja kapasiti yang dilakukan. Selebihnya mereka menitik beratkan kepada kesihatan dan juga keselamatan pelajar, pengubahsuaian kurikulum, pengurusan pelajar, material dan juga latihan kepada guru. Ini cerita di China. Tetapi kalau saya nak tanya kepada Melissa dahulu, kita kadang-kadang melakukan sesuatu dan juga membincangkan perkara tanpa berlandaskan kepada fakta dan juga data yang tepat. Baru-baru ini kita selalu berkatakan bahawa pelajar-pelajar di pedalaman mungkin tertinggal kerana pembelajaran atas talian, tidak cukup gadget, tidak ada akses internet. Tetapi saya juga berkesempatan menemui seorang guru dari Jerlun, Kedah melakukan kajian di sekolahnya sendiri dan beliau mendapati bahawa 90% pelajar sekolah mereka mengatakan bahawa tak ada masalah ada gadget. Semua ada gadget. Semua boleh belajar secara dalam talian. Tetapi saya juga melihat kepada rakan-rakan di peringkat di Kuala Lumpur, di Lembah Kelang ini, mereka tinggal di bandar katanya, tapi mereka ada masalah internet, ada gadget dan juga kepadatan penduduk dan juga kepadatan anak-anak yang belajar ini. Melissa, kalau kita cerita pasal PDPR ni perlu berlandaskan fakta yang betul. Adakah cukup kita melakukan kajian pada ketika ini dan perlukah kita melihat kepada penyelesaian PDPR ini mengikut lokaliti dan masalah pelajar? Pandangan Melissa. Ya, pada pandangan saya, there is definitely apa yang kita katakan there's no one size fit for all punya solution. And kalau kita lihat sekarang baru-baru ini, I think solusi yang diketengahkan oleh kementerian kepada semua sekolah is a one size fit for all solution. Tetapi dia juga membenarkan sekolah-sekolah untuk mengambil autonomi untuk melaksanakan PDPR. So contohnya, just to give sebagai contoh, kita ada juga beberapa sekolah di Malaysia yang melaksanakan Dropbox secara fizikal di mana kerja rumah pelajar diletakkan dalam Tupperware untuk mereka ambil pada masa yang sama di sekolah-sekolah yang mungkin lebih advance mereka akan ada fully online. So contohnya seperti di sekolah yang saya bekerja sama, dia ada mix combination of both. So kalau kita nak katakan tiada autonomi ataupun tiada creativity yang diberikan kepada pihak sekolah untuk melaksanakan, itu mungkin it's not a very correct perception lah. Sebab memang kalau kita lihat dari berita sosial media, memang sekolah diberi. Tetapi apa yang paling penting sekarang is that itu ialah dia fokus kepada pelaksanaan PDPR. Pelaksanaan, that is bagaimana sekolah nak berikan kerja rumah dan sebagainya. Tapi yang kita kena berhati-hati that we are missing the mark here is that adakah kurikulum yang kita design oleh kementerian pada hari ini dia memenuhi keperluan pembelajaran online. So saya sangat tertarik dengan perbincangan yang telah diketengahkan oleh Datuk Fida yang mengatakan tentang how we change, kita nak ubah kurikulum supaya kita lahirkan independent learners. Sekarang ni mereka katakan pandemik ini merupakan satu peluang untuk kita reimagine learning. So, is this opportunity, adakah peluang situasi pandemik ini digunakan sepenuhnya oleh pihak kementerian untuk kita melahirkan murid-murid yang dapat menjadi seorang independent learner, because independent learning merupakan salah satu aspirasi, 6 aspirasi dalam Kementerian Pendidikan, falsafah Kementerian Pendidikan kita. So, is this an opportunity? This is an opportunity, and the question persoalan, adakah kita meragut peluang ini sebaik mungkin untuk kita lahirkan pelajar-pelajar yang independen. So dengan ini, it's not just about kita nak lihat PDPR, pelaksanaan PDPR, kalau kita nak bincang tentang capai internet, akses kepada peranti digital, memang satu hari 100 tahun however kita boleh berbincang, takkan selesai masalah ini. Tetapi the question is, apa yang kita boleh selesaikan dalam jangka masa ini menggunakan situasi pandemik ini. So I just want to share with you apa yang kami lihat, trend-trend yang mungkin muncul dalam pendidikan online yang mungkin pihak kementerian, saya berharap menerusi program ini mereka dapat sedikit ambil sedikit idea untuk menambah baik konten-konten yang sedang mereka laksanakan melalui TV pendidikan, is the concept of binge learning. So kalau
kita lihat Netflix, they go on the strategy menggunakan binge watching, di mana you akan lihat satu program, very short but you learn effectively. Banyak. So you pembelajaran secara berturut-turut tetapi konsisten. Now as a parent, saya juga seorang ibu kepada anak saya yang berumur 7 tahun ini. Apa yang saya nak ialah essentially something fast dan efektif, because if you go online learning, attention span pelajar-pelajar ni memang sangat very short. They cannot focus so much. So what is fast and effective? And academicians in the school of business and also academic, mereka sedang berfikir bagaimana kita nak gabungkan konsep binge learning untuk pendidikan. Maksudnya dia keluarkan, contohnya you hasilkan satu satu sesi pendidikan yang short tetapi dan efektif. So that is satu konsep yang mungkin saya berharap mungkin pihak kementerian boleh pertimbangkan semasa mereka dia curate the content untuk TV pendidikan. TV pendidikan platform dah wujud, sekarang mungkin cabaran yang kita kena lihat ialah bagaimana nak memperbaiki content. And I think macam Datuk Fida also pointed out, I think how do we see technology is at the back or technology is at the front and your education is at the back. So this is something dah ada jurang di antara teknologi dengan pendidikan. So bagaimana kita nak kurangkan jurang tersebut supaya pendidikan dan teknologi dapat bergerak selari. Itu yang mungkin yes. Melissa risau dengan mereka yang terpinggir, tertinggal dan juga tercicir dalam aspek ini kerana COVID-19 sudah menyebabkan situasi itu berlaku dan tanpa pendidikan mereka jauh akan lebih terpinggir dalam masyarakat. Definitely. So kalau kita tak selesaikan isu ini, pelajar yang tak berkemampuan, terutamanya pelajar di komuniti B40 ini memang akan tertinggal. Walaupun dengan ada PDPR di mana you ambil your homework daripada Dropbox physical contohnya, mereka juga masih akan ketinggalan because there is no physical teacher to guide them. So contohnya, I just want to share you, like for example, my 7-year-old daughter. Bila cikgu beri homework, saya juga kena duduk bersama dengan dia untuk guide dia. Tetapi saya pun kena jaga time between masa untuk bekerja dan juga masa untuk guide dia. So bayangkan untuk pelajar-pelajar yang berada di sekolah B40 di mana ibu bapa tak ada device yang mencukupi, tak ada masa yang mencukupi untuk mendidik anak-anak mereka, mereka sememangnya ketinggalan walaupun ada konsep PDPR. So what I'm trying to suggest is dengan ada platform TV pendidikan ini, saya sangat berharap pihak kementerian ataupun pihak-pihak sektor korporat to actually invest in something called binge learning supaya pelajar walaupun di B40 community dapat belajar fast and effective, and hopefully kita melahirkan pelajar yang independent learners. Yang kita perlukan sekarang. Datuk Fida Pilo, saya ada masa 2 minit. Saya suka untuk bercerita mengenai perkara ini dengan wanita-wanita hebat, sentiasa ada idea yang menarik. Tapi Datuk Fida, ini waktu kita sukar. Kita mungkin melihat kepada pembuat polisi, tetapi rakyat Malaysia lebih hebat daripada itu dengan bergantung harap sahaja. Pada pandangan Datuk, bagaimana kita boleh melakukan luar daripada kotak biasa, NGO, GLC, korporat, ibu bapa, mereka yang lebih berkemampuan, sukarelawan. Setahun lepas kita sudah membuktikannya. Kini dengan PDPR dalam norma baru, dalam tahun yang baru ini, bagaimana kita mampu lakukannya, Datuk? Dalam masa 2 minit kalau dapat Datuk simpulkan bagaimana. Saya fikir ada banyak lapisan masyarakat di mana yang satu lapisan tu menunggu pertolongan, yang mana satu lapisan tu boleh memberi pertolongannya. Jadi kita tak boleh juga menunggu supaya semuanya sama rata. Sebab that's not real, ya. Jadi lapisan yang boleh menolong ni macam NGO, kerajaan, ya, dan sekarang ni wakil-wakil rakyat banyak sekarang ni, mereka harus menolong anak-anak yang ketinggalan ini untuk mungkin mendapat device, mungkin juga bersama menyampaikan pelajarannya. Saya harus pergi balik tadi pada konsep independent learner. Ini adalah satu konsep yang kita harus pupuk daripada anak kecil sampailah kepada kita orang tua. Sekarang ni ibu bapa juga mesti belajar berkenaan dengan devices, digital education dan sebagainya. Jadi
independent learner ni bukan hanya untuk anak-anak. Sebenarnya anak-anak ni dia more resourceful ya. Sekarang ni Ya. cucu saya pun 3-4 tahun boleh pakai internet. Dan mereka lebih resourceful daripada orang tua. Jadi we must trust them that they can be hungry for education. They will actually lead to lifelong learning. Inilah satu usaha untuk membangun negara di mana semua warga-warga Malaysia mengambil pelajaran sebagai satu perkara yang penting untuk diri, untuk komuniti dan juga untuk negara. Terima kasih Datuk. Saya kira dalam perbincangan ini kita boleh simpulkan bahawa PDPR bukan menuntut kepada anak-anak itu saja tetapi seluruh masyarakat Malaysia untuk sama membantu dan belajar bersama. Terima kasih. Tidak cukup masa untuk wanita-wanita hebat ini untuk bercerita. Terima kasih Melissa, terima kasih Datuk Frida Pilus kerana sudi bersama kami dalam agenda Awani Asia. Kita jumpa lagi nanti di lain kesempatan. Assalamualaikum dan salam sejahtera.